السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan diberkati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar memberikan sabat, teguh dan tetap, istiqamah di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini seperti yang telah dijadualkan pada setiap hari Selasa malam, kita akan kuliah, dan sekali lagi Allah Azza wa Jal mengizinkan untuk kita hadir dan meneruskan perbincangan dan juga diskusi berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang untuk kita melakukannya atau mengamalkannya, atau juga boleh larangan itu bersifat kita mengucapkan perkara tersebut. Saya ingat tak ramai orang mari. Malam apa ni? Malam pengumuman calon. Apa? Masjid apa ni? Masjid Negeri Arau. Arau Seridua ni dia panas. Jadi tuan-tuan yang duduk di masjid termasuk saya ni kira tak lekat lah. Kalau tak ada tahun ni tak tentu kan. Baik. Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang kita akan baca ini daripada Abdullah Ibnu Abbas. Kita dah baca dahulu sedikit latar riwayat hidup berhubung dengan Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, seperti yang telah kita lalui tentang sirah dia termasuk daripada kalangan sahabat yang ketika Nabi wafat dia berusia 10 tahun. Dalam sebahagian riwayat 13. Jadi dia termasuk dalam kalangan sigharus sahabah, dalam kalangan mereka yang ketika Nabi hidup mereka kecil, budak-budak. Sebab sahabat ni ada yang kibar, ada yang besar, dewasa, berusia. Ini di kalangan sahabat-sahabat senior. Sebahagiannya pula daripada kalangan sahabat-sahabat yang junior dari sudut umur. Jadi Abdullah ibnu Abbas dia daripada kalangan junior lah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita juga telah sebut tentang riwayat hidup dia di kalangan ulama yang sangat besar di antara sahabat. Di kalangan sahabat itu bukan semuanya alim, tokoh. Di kalangan sahabat-sahabat Nabi itu ada yang diangkat sebagai rujukan.
Dan sahabat yang besar dari sudut ilmu walaupun muda dari sudut usianya, antaranya yang menjadi rujukan fatwa pandangan di kalangan sahabat-sahabat ni, orang pergi tanya dia, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, walaupun beliau ini muda ketika Nabi wafat, tetapi Allah mengangkat kedudukan dia itu kerana ilmu yang dia miliki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Azza wa Jal mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman. Allah nyatakan dalam ayat dalam surah Al-Mujadalah tersebut, Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang yang Allah muliakan, Allah angkat kedudukan mereka di dunia dan di akhirat, orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilm, golongan yang kedua yang Allah muliakan, Allah angkat kedudukan mereka itu siapa? Ulul ilm, orang-orang yang diberikan ilmu. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok penghormatan ni kadang-kadang orang bagi kerana kedudukan. Penghormatan, respect ni orang bagi satu kerana kedudukan dia, jawatan dia. Kedudukan dengan jawatan ni, dia akan sampai pada satu hakikat akhir, habislah. Pencen ke, berhenti ke, habis jawatan tu. Orang mungkin tak hormat dan tak hormat, itu orang hormat kerana jawatan dia. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, satu orang manusia ni, dia duduk di tang mana pun dimuliakan. Ini Allah angkat. Orang hormat kerana jawatan. Apabila habis jawatan, habislah penghormatan itu. Kerana itu sebahagian manusia bertarung untuk mengekalkan jawatan. Kerana apa? Kerana dia dihendakkan penghormatan dia. Baik. Yang kedua, penghormatan yang diberikan tanpa sebarang jawatan, yang orang hormat di atas ilmu dia. Dan ilmu ni dia tidak ada istilah pencen. Sebab itu orang yang ajar agama, dia akan terus mengajar dan dia akan terus dihormati dan dia akan terus dianggap sebagai guru. Bukanlah tak bagus, ilmu semua bagus, tapi kita tengok macam mana Allah kata yarfa'illahu alladhina amanu, ya Allah Ta'ala kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah angkat orang-orang yang beriman dan berilmu tu. Tapi kalau orang yang mengajar agama ni, dia akan ajak sampai mati, sampai mati. Melainkan dia mengajak, dia jadi calon. Habis kita harap dia mengajak sampai ke mati lah kan. Tapi jadi calon pun sebenarnya boleh mengajar juga. Boleh mengajar ya. Baik, cuma saya nak sebutnya apa? Ilmu. Baik. Okey. Abdullah ibnu Abbas, dia meriwayatkan satu hadis yang mana Nabi SAW sebut. Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan, umirtu, aku diperintahkan. Siapa dia yang perintah ni? Siapa dia? Asy-syari', yang mensyariatkan hukum ni. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Itu asy-syari', yang mensyariatkan tu Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi kata, aku diperintahkan an asjuda, untuk sujud ala sab'ah, di atas 7 a'zum, anggota.
Itu poin yang pertama. Aku diperintahkan untuk sujud. Sujud mana ni? Sujud di dalam salat. Di atas hadis ni, para fuqaha mazhab telah menyatakan bahawa bila kita sujud, wajib kena 7 anggota. Di atas hadis ni lah yang tuan-tuan kata tak boleh lapik, tak boleh sujud atas telekung, tak boleh ada apa-apa, tak boleh pakai lebay sampai tutup dahi, sujud kena cukup 7 anggota, tak boleh kaki terangkat. Semua tu mai daripada mana? Mai daripada hadis ni. Mai daripada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Itu dalil dia. Dalil yang kata kita bila kena sujud atas 7 anggota. Walaupun hadis ni tuan-tuan berlaku perbincangan besar di kalangan ulama. Kalau satu orang sujud, kepala dia diletakkan di atas alas. Alas ni pula maksudnya pakaian dia. Sebagai contoh, orang perempuan, apa dia pakaian orang perempuan yang selalu menghalang apa dia ni, apa? Jabhah, dahi ni. Telekung. Kalau lelaki, qalansuah ataupun imamah, kepiah, songkok, lebay atau saban. Ni dia tutup dahi. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata umirtu an asjuda. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Kemudian Nabi kata ala jabhah. Jabhah ni dahi, jabhah. Jadi itu yang tuan-tuan duk dengar ada orang kata tak boleh lapik apa semua, kena lantai apa semua tu. Dia mari di situ. Baik. Tak apa, sekali kita bincang. Di atas 7 anggota. Baik. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Wa asyara, isyarah, dia mengisyaratkan. Asyara yushiru, dia mengisyaratkan tahu mana? Hidung. Anfun, hidung. Dia kata 7 anggota. Dia mensyaratkan, dia kata 7 anggota ala jabhah, di atas dahi. Tapi dia tak tunjuk dahi. Dia tunjuk apa? Hidung. Okey. Sebut dahi, tunjuk hidung. Apa makna dia? Di kalangan fuqaha, sekali lagi mereka berbeza pendapat apabila dia sebut jabhah tapi dia tunjuk hidung. Kira hidung dengan dahi ni satu. Kalau satu orang sujud atas dahi, hidung terangkat, apa cerita? Ataupun tapi pelik kan? Dia sujud atas hidung, dahi terangkat. Tu je kata pelik. Jangan main-main. Macam hidung kita memanglah hidung tuan-tuan dengan saya, hidung terpenyek. Hidung yang ni. Dia kata hang menantu orang mana? Orang Pakistan. Segok. Aku tak gaduh beli dah sangkut baju. Awak sangkut di hidung. Nak abang kata tajam hidung. Tapi macam mana kepala yang berat ni hidung boleh? So tuan-tuan, ulama berbeza pendapat kalau kena salah satu. Khilaf. Sebab ala jabhah wa asyara, dia sebut dahi, dia tunjuk hidung. Apa makna dia? Adakah kena dua-dua sekali atau salah satu? Kalau kena dahi tak kena hidung pun kira okey, atau mesti kena dua-dua? Berbeza pendapat. Tapi saya bukan nak bahas isu ni kerana kita mengaji larangan.
Bukan nak mengaji tentang anggota sujud ni, tapi oleh kerana nak pergi kepada larangan tu, dia lalu dulu hak ni, kita sebut bila. Okey. Wal yadain, dua tangan. Wal yadain, dua tangan. Dua tangan ni mesti. So hidung dengan dahi dia kira satu lah. Okey. Dua tangan. Satu, dua, tiga. Dua tangan. Okey. Lepas tu warukbatain. Warukbatain. Apa dia rukbah? Fakhidun, paha. Rukbah dalam hadis Jibril, wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi. Jibril mai letak tangan di atas paha. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Fa asnada, dia merapatkan lututnya dengan lutut Nabi. Tu yang tuan-tuan duk kata mengaji bertemu lutut tu. Dia kata aku mengaji tu lutut bertemu lutut. Artinya apa? Talaqi, berdepan. Berdepan lah. Artinya dia pergi mengaji, dia pergi menuntut dengan tu. Adab dia mai duduk belaga lutut. Belaga lutut. Okey. Belaga lutut tak apa. Jangan belaga apa? Belaga apa tak boleh? Belaga nama. Lambat tuan-tuan. Belaga angin tak boleh. Belaga lutut tak apa. Fa asnada rukbati. Dua kepala lutut. So dia kau apa dah? Satu, jabhah, anfun. Lepas tu dua tangan. Tiga, campur dengan dua kepala lutut. Dua lutut ni, lima. Mai mana lagi dua? Wa atrafil qadamain, dua hujung kaki. Atraf, tarf. Masa itu kita kata tarful lail, hujung malam. Atraf ni artinya apa? Hujung. Kaki kita tu hujung. Maksudnya 7 anggota ni kena masa sujud. Kalau tidak, tak sah. Tak sah. Cuma khilaf bab ni, kalau kita mengaji bab sujud ni banyak Saya bagi contoh yang kita kata ni, dahi ni. Dahi ni. Apa? Ada penghadang, pelapik. Okey. Ni nak abang kata khilaf ni, nak abang nak cerita khilaf, berbeza pendapat. Okey. Di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, mereka mensyaratkan bila dahi nak kena, mesti tidak ada alas lapik, mesti kena langsung. Ini di sisi mazhab al-Imam Syafi'i. Artinya kalau satu orang dia pakai lebay ni sampai tutup, dia sujud, dahi tak kena langsung, walaupun sikit tak kena, atas tu tak sah. Tak sah. Sujud tu tak sah. Tak sah sujud, habis ya. Okey. Baik. Ada orang tanya, kain sejadah, kain sejadah ni bukan alas. Bukan kita sujud atas kain sejadah. Okey. Kain sejadah atau alas yang kita lapik untuk solat ni, dia tidak termasuk di dalam pakaian kita. Tak apa. Okey. Macam mana kita nak tahu kata sejadah bukan pakaian, lebay pakaian, kepiah pakaian, serban pakaian, telekung pakaian? Pasal apa yang sejadah ni bukan pakaian? Okey. Untuk nak menyatakan bahawa benda tu pakaian kita, kata para ulama, tangan ni dia duk gatal. Orang kata tangan gatal ni apa dia? Lekat calon ke? Kalau tangan gatal, duit nak masuk ke? Nak keluar lagi dah. Okey. Untuk kita nak kata clarify, kita nak kata yang ni pakaian, yang ni dak apa dia?
dia bergerak bersama dengan kita. Tuan-tuan dapat? Mudah ya? Okey, soalan dia. Sejadah tu bila tuan-tuan berdiri, dia berdiri tak? Kalau dia berdiri, terjun kita. Tuan-tuan Allahu Akbar, dia pun pacak gitu. Tungin cabut. Kita rokok, dia statik, kerah. Duk kerah kaku tang tu. Maka sejadah tak termasuk pakaian. Adapun telekung, serban, kepiah, songkok, apa sahaja pergerakan kita, dia bergerak bersama-sama. Orang perempuan berdiri, telekung berdiri. Orang perempuan sujud, rokok, telekung rokok. Apabila dia bergerak sama dengan kita, maka dia termasuk di dalam pakaian kita. Yang tak boleh halang ni pakaian. Maka kalau tuan-tuan alas lapik sejadah ke apa ke, yang tu tak apa, yang tu tak termasuk alas yang menghalang, dia bukan pakaian di sisi fuqaha Syafi'i. Jadi kalau tuan-tuan tengok TV, ustaz tu kata kalau tersujud atas telekung batal, tak sah, tuan-tuan jangan terkejut pula. Sebab majoriti ustaz-ustaz dia akan sebut pandangan yang diamalkan di Malaysia yang masyhur adalah pandangan di sisi mazhab Imam Syafi'i. Jadi lain pada Syafi'i, jumhur kata tak wajib. Artinya bukan tak wajib tu, artinya tak apa. Tak apa. Tuan-tuan tak boleh lah. Saya ingat tak apa tu lah, senang sikit. Tak lah, kita kena tahu hujah lah. Bincang. Kalau kita bincang, habislah masa kita. Kita bukan tajuk ni. Okey, terus kita sebut. Cuma saya nak sebut apa? Saya nak sebut khilaf. Hadis tu juga. Hadis Ibnu Abbas. Tapi kawan ni faham lagu ni, kawan ni faham lagu tu. Sebab itu di antara punca ulama berbeza pendapat bukan kerana hadis tak sampai. Hadis sampai. Hadis telah datang kepada mereka. Tetapi bila satu orang baca hadis, dia memahami hadis itu dengan pandangan yang berbeza dengan kawan tu faham. Bagi dia kena. Bagi kawan tu tak wajib. Dia faham hadis tu juga. Yang ni tak ada masalah. Tuan-tuan tak boleh tanyalah. Okey ustaz, yang kata kena buka dengan yang kata tak apa, yang mana masuk neraka? Dia tak ada, dia bukan lagu tu. Saya pun tak boleh kata pandangan yang kata siapa dia yang tutup kepala masuk neraka. Khilaf ni, tuan-tuan, pertama, setiap ulama yang bagi pendapat, semuanya telah usaha untuk cari yang paling kuat di sisi mereka. Kita tak boleh kata dia ni saja tak mau ikut hadis. Hadis dah ada kata tak apa, hadis yang kata boleh. Contoh, hadis kata boleh, dia pergi kata tak boleh. Hadis kata tak boleh, dia pergi kata boleh. Dia ni memang nak lawan Nabi. Tak, bukan lagu tu. Tak ada orang baca hadis nak lawan Nabi. Teruk pandangan lagu tu. Tak. Satu orang, Nabi kata idza hakamal hakim thumma ijtahada fa asaba falahu ajran. Wa idza ijtahada hakim atau wa idza hakama al-hakim fajtahada thumma akhta falahu ajrun. Mana-mana ulama alim yang dia telah mengeluarkan pendapat fatwa betul pendapat itu, dia dapat 2 pahala. Pahala yang pertama kerana betul. Pahala yang kedua kerana dia telah perah ilmu dia untuk nak bagi betul itu. Dia dapat 2. Dia masuk syurga lah kalau ikut, dapat pahala masuk syurga. Kan? Wa idza hakamal hakim, apabila ulama yang kedua ni dia buat keluar pandangan, dia telah kaji, dia telah
apa baca dia telah cari akhta, ternyata fatwa dia silap, salah. Nabi kata dia boleh tak pahala? Falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Artinya tetap dapat pahala, Tuhan rahmat, dan tak ada siapa yang masuk neraka, dan tak ada siapa yang dilaknatkan salah ke. Dapat pahala. Cuma dia dapat 1. Pasal apa dia tak dapat 2? Pasal salah dia dapat 1. 1 tu pasal apa? Pasal ijtihad dia tu. Macam kita jawab matematik dulu lah kan. Jawapan pangkah tapi dapat juga markah. Markah apa? Jalan kerja. Kadang-kadang jalan kerja tu macam betul tapi jawapan tak betul. Pelik tak? Jalan kerja tu betul dah, metang jawapan salah. Pasal apa salah? Dia hafal jalan kerja. Tapi nak habangnya ada nilai di sisi Allah. Pasal itu tuan-tuan, bila kita belajar, kita tak kata yang ni neraka. Kita kata pandangan ni menurut sebahagian ulama lemah, tidak kuat. Ulama maka pandangan ni lebih kuat. Tu ya. Siapa yang nak pegang pandangan tu di atas nilaian tu pulang. So yang kata tak boleh lapik, dia kena make sure tak boleh. Kalau dia lapik batal. Tapi kalau pegang kata tak apa ni, tak ada masalah kalau lapik, tak ada isu. Dua-dua ada wajah, ada apa? Ada penghujahan masing-masing. Baik, tapi bukan kita nak cerita yang tu. Okey, cuma saya dah lalu tersebut bila. Kemudian di hujungnya Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Nabi kata, okey, Nabi kata wala nakfita ath-thiyab wasy'ara. Nabi kata, dan janganlah kamu menahan, menggulung, melipat, menyingsing ath-thiyab, pakaian. Ni. Ni, tunjuk tu. Okey, nak sembahyang, dia akan lipat macam tu. Nabi kata apa? Wala, jangan. Tak boleh. Dia lipat tu. Di kalangan fuqaha dia kata whatever lah, you lipat sebelum ke ataupun setengah orang dia main-main, dia lipat. Dia lipat. Satu lagi dia akan lipat apa? Kaki seluar. Dia akan lipat. Kalau ikut hadis ni tak boleh. Dia kena bila dia nak sembahyang ya. Based on this hadis tak boleh. Mamnu, dilarang. Dia kena bagi lepas macam tu. Rambut pun dia kena lepas. Dia kena lepas, dia tak boleh ikat ke, dia buat. Sekarang rambut orang perempuan kalau kita rambut orang perempuan pula. Rambut orang jantan kalau kita tengok daripada belakang, kita nak kata jantan ke perempuan? Tengok ke rangka frame tu jantan, tapi tengok ke rambut perempuan, kalut. Pasal tu tuan-tuan kalau nak menikah, tuan-tuan jangan duk tengok rambut saja, pergi tengok muka. Pasal dia ikat. Orang laki-laki, tuan-tuan, orang laki-laki pun sekarang ni dia boleh buat rebonding tau. Dia boleh buat rambut bagi lurus tu. Lepas tu dia boleh ikat-ikat. Dulu kita kalau di dalam rumah kita, tahu tak orang perempuan duk ikat rambut cekak tu, dia panggil apa? Dia panggil apa? Sanggui tu. Binatang yang cekak tu dia panggil apa? Cekak cekak rambut cekak sanggui tu kan. Yang tu lah yang macam gigi tu. Dia macam tu. Dulu kalau kita pi di rumah, kita akan tahu yang ni mesti hak bini dia. Tapi 2022 menjelang PRU 15 ni, kalau tuan-tuan pi di mana-mana rumah, boleh jadi hak laki dia. Dia mungkin duk cari-cari, dia lepas-lepas lak-lak apa dia nak cari nak ikat kan. Dia kata mana dia atau cekak mak. Anak dia ambil yang ni bukan ni cekak pak hang. Kalut. Artinya apa? Lah ni orang perempuan, orang lelaki pun dia punya rambut, dia punya sanggui syakalah. Hadis betul Nabi rambut dia panjang kan. Pasal tu saya kata orang lelaki ni dia kena bagi berlain sikit dengan orang perempuan.
Sebab kadang-kadang anak-anak bila dia lena dengan pak dia pegang rambut, dia buat rambut panjang, lurus ni rambut pak ke rambut mak ni. Dia khabar pula apa dia ni dagu. Dagu dua-dua lincir ni dia kata mana satu mak dia. Dia nak menyusu. Kan? Jenuh khabar nak mengenal pasti yang mana satu bapak. Tapi kalau bapak tu dia janggut sikit, dia kata ni bapak lah ni. Takkah ini membantu memudahkan urusan anak? Itu saya melawak tuan-tuan. Bagus. Okey. So sekarang ni tak boleh. Okey. Dalam kita dah lalui berapa kelas, kita dapati bahawa apabila larangan dia tidak semestinya membawa kepada haram. Nah, tuan-tuan dah dapat dah kan? Memang Nabi kata wala, dan banyak lagi hadis la, jangan. Tapi kita orang yang belajar, yang melalui disiplin istinbat hukum, macam mana ulama-ulama nak keluarkan hukum, macam mana mereka memahami larangan ini, pasal apa larangan ini bertukar daripada larangan yang asalnya haram kepada makruh, kerana ada qaridah. Itu semua kita dah lalui. Maka sekarang kita nak tengok apa qaul ulama di dalam memahami larangan ini. Adakah larangan ini bila dia kata tak boleh lipat, satu orang lipat menyebabkan salat dia batal, atau salat dia sah tetapi dia telah berdosa? Nampak? Ataupun larangan itu larangan yang makruh, tanzih. Makruh ni ada dua, makruh tahrim dengan makruh tanzih. Makruh yang bila kita kata makruh, bukan semua makruh lalu kita dah faham. Ada makruh yang haram, ada makruh yang tanzih, makruh yang ringan, yang tuan-tuan kata buat pun tak apa, tak buat pun tak apa tu kan. Makruh ni kalau kita buat, kalau kita tak buat, kita mungkin dapat pahala, tapi kalau kita buat tak dapat dosa, dia hanya dibenci tapi tak berat. Okey, satu orang kita nampak dia lipat, dia solat. Kalau ikut hadis ni tak boleh, tapi tak boleh tu tahu mana? Kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, dia kata, kalau kita tengok apa yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah, ulama ittafaqa al-ulama'u 'ala an-nahy. Pertama, ulama sepakat benda ni dilarang. Tu dulu. Tuan-tuan kena faham apa dia? Ittafaqa al-ulama'u 'ala an-nahy. Ulama bersepakat lipat baju, lipat kaki seluar, lipat rambut apa semua ni dilarang. Sesuai Nabi larang. Cuma mereka berbeza larangan itu larangan yang bagaimana. Artinya kita nak mudah ya tuan-tuan, kita tak biar duk lipat lah. Pasal semua kata tak boleh. Cuma kalau lipat juga dia jadi lagu mana kesan dia kepada sembahyang kita itu. Kan? Okey. Cuma dia kata para ulama juga bersetuju. Bahkan dia kata sepakat juga. Larangan tadi karahah tanzih. Karahah tanzih. Artinya kalau ikut pada pandangan Al-Imam Muhyiddin Abu Yahya Zakaria An-Nawawi rahimahullah, dia kata karahah tanzih, artinya larangan makruh, tidak sampai kepada haram. Kesannya kepada salat kita dalam keadaan kita lipat ni, kata dia falau salla, maka kalaulah salla kadzalik, kalaulah dia salat juga dalam keadaan dia lipat kain lengan baju tadi, dia lipat kaki seluar tadi, dia lipat rambut dia apa semua tadi ni, dia gulung apa semua ni, faqad asaa wa sahhat salatuh, dia telah melakukan satu perbuatan yang buruk, dia telah melanggar larangan Nabi, tetapi salatnya sah dan tak perlu diganti. Takut kita bukan apa, saat lagi kita tengok kawan tu lipat, kita panggil dia, mana adik buang baju elok elok, buang baju elok, kaki rongkai balik, adik pergi mayang lain.
Dia pun tengok kita. Awak pakcik, aku suruh membayang ni. Nabi larang, tak bagi, dia lipat juga. Saya lagi budak ni. Dia kau nak bagi ya? Budak tu tak tahu mana. Dia buang Allah bayang lain. Sebenarnya benda tu memang dilarang. Dia bagi tahu jelah, kalau boleh adik lepas ni, kalau mayang lepas buka. Okey. Tapi kalau saya lipat tadi ni, tak apa, adik dah lipat ni kira sah lah, tapi next time tak payah. Mari pula perbincangan yang kedua. Okey. Apa sebab tak boleh lipat? Nabi habaq. Nabi habaq ada apa sebab? Nabi tak habaq. Nabi tak kata jangan lipat kerana lipat ni sekian-sekian. Jangan duk gulung kaki seluar. Siapa yang gulung kaki seluar ni sekian-sekian. Nabi tak habaq. Apabila Nabi tak habaq, sebab kenapa dilarang, Nabi cuma larang tapi tak. Okey tuan-tuan, bukan semua benda dalam agama yang suruhan dan larangan ni kena tahu pasal apa. Sebab al-asl fil ibadah at-ta'abbud. Asal tuan-tuan tak boleh tanya, ustaz, satu soalan duk bermain di fikiran saya, kenapa kita mayang Isyak 4, Maghrib 3, Subuh 2? Kalau kita nak jawab pun semua tu andaian ya. Isyak ni 4 ni pasal sekian-sekian, Maghrib ni sekian-sekian. Nabi tak habaq. Tuan-tuan tanya, ustaz, kalau saya terkentut boleh tak saya ambil basuh bungkuk? Tak boleh, kena ambil wuduk. Bungkuk nak kena basuh? Tak gaduh. Tapi saya kentut kat bungkuk, bukan kat mulut. Saya tak tahulah, tapi Nabi habaq kalau kentut kena pergi ambil wuduk. Pasal apa? Pasal apa saya tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan duk tanya pasal apa ni, ulama hanya boleh memberikan ijtihad, andaian. Seperti dalam kes ni, yang pertama pasal apa? Banyaklah. Antaranya orang yang bila dia sintin, dia lipat ni, andaiannya apa? Ini adalah sifat orang sombong. Kerana dia tak nak bagi kena rambut dia. Dia nak jaga rambut dia. Dia sikat, dia jaga, tak mau kena kotor. Dia lipat tangan dia pasal apa? Pasal dia tak mau tangan dia ni turun sujud sekali dengan dia. So dia sintin, dia lipat tu ada satu kibir, sombong. Hal ini juga berlaku dalam isu kita pakai labuh. Kita pakai labuh ni, seluar labuh ni, jubah labuh, seluar labuh. Okey, saya kena jawab juga saat lagi tuan-tuan melondeh kacau saya. Yang Nabi tak bagi lipat ni hujung kaki seluar dengan hujung kaki tangan. Pelekat boleh lipat. Saat lagi dia pakai-pakai melondeh. Dia kata pasal apa hang tak lipat? Hang tak dengar tadi tak boleh lipat. Yang tak boleh lipat hujung, yang kepelekat ni dalam. Kita lipat tang ni kan. Dari dalam ni tak boleh lipat. Memang kena nak pakai macam mana kau tak lipat. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, Nabi SAW dalam hadis dia larang isbal. Tuan-tuan duk dengar kan? Isbal ni apa? Pakaian lebih daripada buku lali. Tuan-tuan pakai jubah labuh lebih pada buku lali, seluar lebih pada buku lali. Nabi kata apa yang lebih pada buku lali, finnar, di dalam neraka. 3 orang yang Tuhan tak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat nanti, orang yang pakaiannya labuh. Siapa yang pakai lebih pada buku lali masuk neraka. Siapa yang pakai lebih pada buku lali, jubah dia ke apa ke, Tuhan takkan tengok muka dia esok pada hari kiamat. Hadis-hadis ni macam kita kata tadi, memang jelas, sarih dan sahih. Maksudnya Nabi larang tapi ulama berbeza pendapat tentang pasal apa Nabi larang. Sebahagian ulama kata Nabi larang. Tuan-tuan tengok, kes tu saja dah jadi berapa mazhab. Sebahagian fuqaha kata larangan Nabi bukan isu seluar, bukan isu jubah, bukan labuh tak labuh. Tak kalah masuk neraka kes labuh. Masuk neraka pasal apa?
bunuh orang. Hang masuk neraka pasal apa? Rogol orang. Hang masuk neraka pasal apa? Rasuah. Hang masuk neraka pasal apa? Riba. Hang pasal apa? Seluar lebuh. Dia kekalut. Dia baca tak apa 4-5 orang masuk lokak sembang ah. Kau ni kesalahan apa, kau ni kesalahan apa, kau ni kesalahan apa, kau tu kesalahan dia lekeh kan. Apa kesalahan apa saya pun tak ingat. Kira orang kata tak padan hang nak masuk. Tu yang depa dok kata nanti malaikat tanya hang siapa masuk, saya minum arak. Hang siapa masuk, maka apa lekor. Kelut. Neraka bukan di tangan kita. Antara benda yang paling Tuhan marah, bahkan dalam hadis Tuhan marah sampai Tuhan tukar tempat duduk, adalah dalam menentukan syurga dan neraka. Pasal itu di sisi ahli sunnati wal jamaah, kita tak boleh ni menjamin orang yang tidak dijamin oleh Allah dan Rasul. Siapa yang Allah dan Rasul kata dia ahli syurga, kita kata ahli syurga. Selain daripada hak Nabi habaq, kita tak kata. Dia mayang sampai berlekuk dai ke, dia baca Quran sampai lekang Quran tu ke, kalau dia mati kita nak kata apa? Kita tak tahu. Mudah-mudahan di atas amalan zahir dia ahli syurga. Tapi kita tak berani confirm. Macam selalu saya kata, yang berani confirm eliket dia. Tak eliket. Yang rambut apa? Sarang tebuhan. Dia kata andai ku pergi dulu sebelummu, ku tunggumu di pintu syurga. Oh, nampak kan? Andai ku pergi dulu sebelummu, ku tunggumu di pintu syurga. Artinya dia tu dah confirm dah, tunggu di pintu syurga. Hang tu mai, aku duduk situ dah. Ui, sakan. Bahaya orang kita pun pantang boleh mikrofon buh lagu dulu. Mayang maghrib isyak dah. Isyak maghrib pun tunggang langgang. Ku tunggumu di pintu syurga. Nasib baik kawan tu tak jawab syurga mana? Pintu 8, pintu 1, pintu 2. Lirik ladu ni kadang-kadang dia syok, tapi dia ada implikasi pada akidah kita. Menyebut aku tunggu di pintu syurga, natijahnya apa? Memastikan seseorang itu berada di syurga. Sedangkan di sisi ahli sunnati wal jamaah, yang boleh menentukan seseorang itu ahli syurga ataupun tidak, hanyalah Allah Azza wa Jal. Hatta Nabi pun tak boleh. Nabi pun kena tunggu wahyu. Syurga neraka ni mutlak milik Allah. Pasal itu Allah marah kalau siapa yang mendahului dia dalam urusan ini. Pasal itu kita tak boleh kata siapa yang sokong saya syurga. Tak. Kerana syurga bukan siapa sokong saya bagi hamper 2, saya bagi minyak masak, saya bagi telur sepapan lah telur. Tentu kalau orang nak suruh pangkah minta telur. Pasal lah telur krisis. Boleh bagi saya sepapan 2 papan, saya pangkah. Jenis cari telur. Tapi dia tak boleh janjikan syurga neraka. Sebab kalau kita kata mengundi kita syurga, artinya yang seorang lagi apa dah? Kalau kita syurga, yang seorang lagi, dia mana ada syurga, neraka, market? Dia mana ada di antara dua, syurga dengan neraka? Masa tu, sebab tu kita dalam urusan, pasal tu orang kata politik ni ijtihad. Tuan-tuan sokong siapa pun tak masuk syurga, tak masuk neraka lah. Jangan takut lah. Melainkan tuan-tuan pergi sokong hak lawan Islam ke apa tu. Pasal yang ni ijtihad. Ijtihad atau ijtihad? Ijtihad ni mana tuan-tuan tengok yang ni, tuan-tuan rasa dia ni. Kan? Hadirin mukminin, sekali saya sambung sikit tentang larangan ni. Lepas tu kita tangguh. Kita bagi laluan azan Isya dahulu. Dipersilakan.
Okey, tak apa, saya akan habiskan cepat. Tuan-tuan semua nak balik pergi tengok pengumuman. Okey, tak apa. Terpabis sikit Lepas saya tengoklah tak mula lagi, baru duk pengusi duk bercakap. Dan. Okey. Tamala tadi? Di sisi sebahagian ulama dia kata siapa saja yang labuh dosa. Kena kerak semua ni. Bagi atas pada buku lili. Sebahagian fuqaha kata no. Sebahagian fuqaha kata no. Sebab apa? Dia kata larangan angkat. Sebab itu tuan-tuan tengok sebahagian orang dia kata pasal apa hang lipat kaki seluar ni? Dia tak boleh labuh. Tak boleh labuh ni dalam semayang dengan luar semayang tak boleh labuh. Kalau mengikut pandangan yang pertama tadi, tak boleh labuh. Ini luar dia pergi labuh, mai masuklah semayang, dia pergi duduk sintin. Sedangkan sintin lipat dalam semayang tu dilarang. Dia kalut tang tu. Lipat. Okey. Pandangan yang kedua kata larangan lipat tak bagi labuh itu, larangan labuh melabuhkan pakaian itu kalaulah disertai dengan sombong. Kerana Arab bila dia pakai labuh ni, melerek ni, lambang kesombongan. Bahkan Nabi pernah sebut kepada Abu Bakar Siddiq bila dia duk lipat. Nabi kata pasal apa hang duk lipat, angkat ni? Dia kata aku tak mau bagi jubah aku labuh. Nabi kata tak, hang tak termasuk. Artinya apa? Labuh hang itu tidak disertai dengan sombong. Okey tuan-tuan, ni kita nak pusing sikit. Kalau kita faham Nabi SAW sebut, ni beringat orang yang pakai seluar kaki singkat ni, jaga-jaga jangan dia ada perasaan ni. Nabi larang tak bagi labuh sebab takut sombong. Okey, kebanyakan orang yang labuh saya ingat dia tak sombong lah. Tetapi orang yang singkat dia sombong kadang-kadang. Dia pakai seluar singkat, dia pakai jubah singkat, dia tengok tuan-tuan labuh, dia guling kepala. Dia tengok dia singkat sunnah, dia tengok kita labuh. Umrah 7 kali saja masuk neraka. Mayang tak berhenti tapi jubah labuh. Karut. Nampak? So yang sombong tu yang labuh ke yang singkat? Yang singkat. Kerana dia pandang orang yang labuh tu tak sunnah. Dia pandang orang yang labuh tu finnar. Nampak? Sebab itu benda ni dia kena tengok pada apa sebab Nabi larang. Dan oleh kerana benda ni berkait dengan jubah, di kalangan sebahagian fuqaha dia kata kalau jubah better you kerak, tapi kalau seluar ke apa ni tak apa. Seluar. Tetapi kalau ada orang dia nak pegang kaul seluar third quarter, 3 suku ini itulah seluar yang paling selamat, kita hormat dia. Kerana apa? Kerana dia berpegang pada zahir hadis, dia nak selamatkan diri dia, itu pilihan dia. Tapi dia tak boleh kata orang yang seluar labuh itu mesti sombong dan mesti neraka. Hal ini dia tidak termasuk dalam khilaf akidah, dia khilaf fiqh. Kawan tu faham labuh macam ni, kawan tu faham labuh macam tu, tak masuk neraka. Pasal di atas tiap-tiap orang ada hujah. Barangkali dia boleh masuk neraka pasal apa? Dia tengok kawan tu pakai, kawan tu pegang, panjang punya cerita, dia kata hang ni ahli neraka. Awak aku mayang cukup, puasa cukup, seluar hang labuh. Dia boleh masuk neraka pasal apa? Pasal dia walaupun seluar singkat tapi dia hukum kita tak dan Tuhan hukum. Tuan faham tak? Nampak? So ada bab yang kita belakang dada di atas perbezaan pendapat. Macam dalam isu ni Nabi larang tak boleh lipat, tak boleh sintin, tak boleh gulung dan sebagainya. Hatta sebelum semayang, semasa semayang apa semua tak boleh. Lepas semayang tu cerita lain. Sebelum dia semayang dia lipat dah siap ataupun dia lipat. Tahu sebab yang kedua pasal apa? Kerana dia akan mengganggu khusyuk. Sekali dia lipat pula. Macam serban ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak erti pakai atau tuan-tuan nak tiru Arab tak payahlah.
Depa kata dulu depa duk tiru Arab, datang Arab pergi sambut Halloween. Depa duk kalut, macam mana ni Arab Saudi pergi sambut Halloween, Perlis tak buat Halloween? Bila masa Perlis ikut Saudi? Halloween tu hantu. Ulama-ulama depa pun larang. Kita tak boleh kata tuan-tuan macam tuan-tuan ni, orang ni kadang-kadang dia ni saja nak berkelahi tau. Atau dalam bahasa utaranya, orang utara kata nak bertojel. Di negeri dia pun ada benda tu dia tak nampak. Tapi bila berlaku di negeri kita, ni lah sunnah. Ada pula canggung. Ada satu kawan dia hantar mai kedai mana tak tahu buat karaoke punya dah. Dia kata ni kedai apa ni karaoke? Mana halatah ni? Tak apalah dia nak tunjuk kata ada kedai buat karaoke. Tapi saya nak habaq, kita dalam bab-bab benda mungkar ni semua sepakat kata tak setuju. Tapi takkanlah semua benda nak buh atas kepala mufti. Mufti duk buat apa? Duk lena ni orang duk menari sini. Tu dia hampa menari lah hutan getah tu, mufti kenapa duk? Lepas tu dia akan buat kesimpulan apa? Tengok mufti. Orang nak sambut maulid dia kalut, orang nak baca yasin dia kalut, orang duk pergi menari dia tak kalut. Lepas tu dia buat jahat pula, dia kata apa? Tengok depa ni orang nak baca doa lepas semayang pun kalut, orang nak berzikir lepas semayang pun kalut, yang orang duk duk berkapak, duk bergalak di pantai Kuala Perlis depa tak kalut pula. Apa punya hujah hang ni? Benda yang tepi pantai tu semua orang kena tegur, bukan tanggungjawab mufti ya. Semua orang kena larang. Benda ni dia lalu-lalu tengok depa duk bergalak, mufti duk buat apa tau, duk lena di rumah dia. Astagfirullahalazim. Nak tegur benda tu tak gaduh jadi mufti. Hang lalu, hang nampak, hang lah pergi tegur. Pasal apa hang tak tegur? Saya bukan mufti. Tu dia. Maka raja kena lantik semua rakyat jadi mufti baru boleh pergi tegur. Satu orang dia tangkap gambar, dia kata tengok mufti, depa buh gambar perempuan telanjang bogeh. Hang nampak, hang pergi gunting buang lah. Takkan nak heret tangan mufti pergi kerat kot. Lepas ni tuan-tuan, orang langgak traffic light pun cari mufti, orang sembelit makan silap lok cin pun mufti. Kita kadang-kadang pasal kita benci satu orang sampai semua bab kita tak adil, kita pergi bubuh satu kepala. Kita tak katalah mufti tu maksud, tapi saya nak buat contoh penilaian kita tidak munsif, kita tidak i'tidal. Tak betul. Negeri dia ada mufti tak? Negeri-negeri lain pun semua ada mufti, tapi pasal apa orang tak tanya? Orang tak kata. Kita pergi negeri-negeri sakan, kita tahu negeri-negeri itu ada kilang arak besar, ada pusat kelab malam besar, judi terbesar. Kita tak kata pun mufti dek lena kot. Mufti tak lalu tepi kilang ni hari-hari ni, tak nampak kilang punya besar ni. Kita tak kata pasal kita tahu mungkin itu bukan dalam kuasa mufti. Maka kita adil dalam bab ni. Sebab itu Quran kata apa? Quran kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Quran kata jangan kerana kamu benci, kamu tak suka pada satu pihak, kamu berlaku tidak adil. Dekat kamu tak kata, dekat orang lain kamu kata. Kamu pun buat benda yang sama. Saudi kita tanya, tak tahu negeri kita pun sambut Halloween lebih sakan. Kita tak kata. Depa kata Saudi teruk. Tengok di Mesir pun bukan di Mesir bukan takat sambut Halloween. Depa belarak Firaun terus. Tahu depa korek Firaun, depa belarak ni buat perarakan tengah-tengah jalan tu Firaun. Lepas tu kita nak kata ulama-ulama depa setuju. Tu saya kata tuan-tuan, ini jenis budak-budak berkelahi, budak-budak bertojel. Saya aku abang amak aku, ingat aku abang kat mak. Apa ni? So kita hujah lawan hujah. Nampak? Okey. So dalam hal ini para ulama kata kita nak ceritanya makruh sajalah. Jadi kalau tuan-tuan nak selamat, tuan-tuan tak payah lipat. Kalau lipat, salat dia sah, tidak ada masalah pada kesahihan salat. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, sujud yang kita sebut tadi ni, kata para ulama, as-sujudu ruknun azim min arkanis salah. Saya nak ambil sikit masa tuan-tuan.
Bila Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, sujud ni benda yang besar yang kadang-kadang kita tak rasa nikmat. Setengah orang bila dia semayang atas kerusi, antara benda yang dia menyesal, antara benda yang dia rasa rugi, antara nikmat yang Tuhan tarik daripada orang yang salat atas kerusi ini, dia tidak boleh sujud dengan sempurna. Salat dia sah, Tuhan bagi markah lah kat dia. Dia sakit, Tuhan tak hukum dia atas tu, dan dia salat tak ada masalah. Cuma tuan-tuan, sujud ni satu lambang tazallul, khudu'. Satu orang bila dia sujud, dia menghambakan diri dia kepada Tuhan Jalla wa'ala. Lepas itu bila kita sujud, kita terasa nikmat tu. Bila kita boleh subhana rabbiyal a'la, kita membesarkan Allah yang maha tinggi dengan kita menghinakan diri kita, letak kepala kita lebih rendah daripada punggung kita. Punggung tempat keluar najis tu lebih tinggi daripada kepala kita. Baik siapa pun dia tunduk sujud, tanda besar. Nabi kata aqrab, tempat yang paling akrab. Kita kadang-kadang kita duk cari peluang nak pergi rapat dengan orang besar. Dia ada majlis mana kita pergi, dia solat di mana kita ikut, dia duduk di tang mana kita ikut. Kita nak ikut pasal kita nak dekat dengan dia, sebab kita nak bagi tahu apa hajat kita. Telefon tanya dia pergi mana, dia duduk tang mana, bila boleh jumpa dia. Ramai orang nak pergi jumpa orang besar, orang yang ada kepentingan pasal dia nak dapatkan sesuatu. Kita dengan Tuhan akrab, tempat yang paling dekat, yang paling hampir, yang Tuhan dengar rintihan dan pengaduan kita ketika sujud. Bukan sujud yang terakhir ni, yang ni terpengaruh dengan drama Melayu. Drama Melayu semua sujud terakhir, salam terakhir. Sujud ni orang duk tanya bila kita nak doa, semua sujud. Sujud pertama, sujud yang kedua, sujud yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, semua sujud. Ni sujud pertama dia cepat, sujud yang kedua sujud lama hujung. Kita tanya pasal apa tu imam? Lama sujud. Yang ni bagus doa. No, salah. Doa pada setiap sujud. Kadang-kadang kita bila kita tak tahu kita rugi, kita boleh cakap dengan Tuhan. Cakap Tuhan dengar. Nabi kata fajtahidu, hampa bersungguh waktu sujud. Nabi suruh bersungguh masa itu dengan doa. Allah dekat dengan kita. Jadi tuan-tuan, rugilah bila kita sujud kita tak minta, kita biar dia pergi macam tu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita insya-Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.